wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca daripada surah Al-Waqi'ah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal bassa wa kanat haba'an batha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala surrin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildan mukhalladun bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddi'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. Pertama sekali, alhamdulillah kepada kita hormati dan hargai pastinya pihak Masjid Al-Khairiyah yang berusaha sekeras mungkin memberikan keselesaan kepada kita sebagai jemaah sehingga dapatlah kita hari ini dianjurkan program ini untuk kita dan kita istiqamah alhamdulillah hari-hari minggu kita dengan berada dalam majlis ilmu alhamdulillah. Ingat hadis yang pernah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala yaqulullah ta'ala lil malaikah yaumal qiyamah yaqulullah ta'ala lil malaikati yaumal qiyamah aina jirani aina jirani taqulul malaikah man alladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal 'izzah qala aina ummarul masajid wa qurra'ul Qur'an. Hadis dalam Musnad Al-Harith ibn Abi Usama daripada Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam Al-Ansari Al-Khazraji. Ini saya kira motivasi lah untuk kita semua ya. Motivasi untuk kita semua untuk datang. Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada para malaikatnya pada hari kiamat. Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, di manakah jiran aku? Di manakah jiran aku? Aina jirani? Jiran. Jiran. Kita kata jiran. Itu bahasa Arabnya. Jirani maknanya jiran aku. Maknanya jirani ialah orang yang duduk lebih kurang 10 km daripada kita kan? Tak kan?
sama lah maknanya. Kalau tiba-tiba bahaya tu kan. Jadi orang yang duduk sebelah rumah kita, orang yang paling hampir dengan kita, kalaulah dinding tu tak ada, kita tidur sebelah dia sebenarnya. Dinding tu 3 inci je, 3 ke 4 inci. Kita tidur sini, dia tidur sini. Cuba buang dinding. Itulah jiran kita. Punya rapat dia jiran. Sebab tu Allah suruh jaga jiran, Nabi suruh jaga jiran kan. Baik, bukan itu poin dia. Poin dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada malaikat, aina jirani, mana jiran? Aina jirani, mana jiranku, kata. Tentulah malaikat menjawab, man alladhi yanbaghi an yujawiraka ya Rabbal Izzah. Man, siapakah yang mungkin, maknanya siapakah mungkin, mana-mana mungkin seseorang boleh menjadi jiran kepada Allah. Ya, kita tahu bahawa kalimat ini kalimat majazi, bukan kalimat hakiki. Maknanya jiran tak mungkin bagi Allah sebab Allah tidak punya ruang dan tempat. Sebab ruang dan tempat semuanya adalah makhluk. Dan kita belajar dalam ilmu tauhid bahawa Allah itu sifat istighna'nya adalah Allah itu terkaya daripada berharap kepada makhluk. Kita tak sempurna faham tentang Allah kalau seandainya kita masih rasa Allah berharap kepada makhluk. Arah, ruang, masa, tempat adalah makhluk. Jadi malaikat berkata, "Man alladhi bagi an yujawiraka ya Rabbal Izzah." Maka Allah memberi maksud. Apa yang dimaksudkan dengan manakah jiran aku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manakah dia dulu di dunia orang yang sering mengimarahkan masjid. Aina umarul masajid. Jadi manakah orang yang sering mengimarahkan masjid. Jadi kita harap, ya Allah, hidayahkanlah kami, hidayahkan kami, taufikkan kami, nama kami tersenarai dalam senarai umarul masajid. Umar maknanya orang yang sangat mengimarahkan masjid. Kalau sekali-sekala tak panggil umar, ya, itu tak nak kata ya. Tapi bukan nama umar. Sebab umar adalah isim fa'il sighah ala mubalaghah. Maksudnya orang yang besar bila nampak ada sesuatu tentang masjid, Masya Allah, dia akan bangunkan, ya. Dia nampak ada kotoran ada, dia buang, ya. Tak tunggu siapa ni, kadang-kadang ambil gambar belas kat mana kan, ni kenapa ni siap AJK, mana imam, mana ambil gambar, angkatlah kan. Kita kan baru masjid. Dan akhirnya reporan Indonesia, kita lah pula, oh ni imam tak bekerja, ni dah bayar gaji buta, bla 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 bla. Masalahnya najis dia satu, tak kucing contohnya, buang je kan. Baik, dan kemudian yang kedua, siapakah yang jadi jiran? Ya, jiran. Nanti kan takut terjemah secara apa tadi? Secara lafaz, ya, bukan secara majaz. Manakah yang kedua, siapakah jiran? Kata Allah, Qurra'ul Quran. Qurra'ul Quran. Apa makna dia? Apa makna dia? Baca ayat. Orang yang Baca ayat. Qurra'ul Quran. Apa baca Quran? Apa dia? Tadabbur. Orang yang Tadabbur. orang yang banyak baca Quran. Ada baca sekali, ada anak qurra'ul Quran, la anta qari'ul Quran. Kan dia membaca sekali satu hari pun Al-Fatihah je dalam solat. Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu anda qurra'ul Quran, takut tak masuk lagi. Jadi qurra'ul Quran maknanya dia ada rutin dia, Quran dekat dengan dia. Dan saya selalu ingatkan diri saya, masya-Allah, bukannya ya para sahabat memilih untuk membaca banyak dan para sahabat juga memilih untuk membaca satu, tapi di dalaminya kedua-dua cara tu memang ada ya. Dan ada sahabat yang saya dah ceritakan, contohnya bernama seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Muawiyah Al-Muzani. Masihkah kau ingat? Tak apa, nama kadang terlupa tapi cerita kita ingatkan. Seorang yang saat dia mati, Allah hantar 70,000 malaikat solatkan solat jenazah dia, menunggu roh dia untuk diangkat ke Illiyin.
Illiyin, nama yang bakal insya-Allah kita bincangkan dalam surah Al-Waqi'ah. Dan Nabi tanya malaikat, kenapa sangat special dia ini, wahai malaikat Jibril? Apa jawaban Jibril? Lihubbihi lil ikhlas, sebab sayang sangat dia pada surah Al-Ikhlas. Okay? Tak terasa nasib baik ke? Nasib baik kan? Cuba lihat hubbihi li suratil Baqarah. Kita pun ada, ya Allah, surah Baqarah ni, ya Allah. Ini suratul Ikhlas. Surah Ikhlas yang kita naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mentara nak tunggu kereta suami kita panggil datang ni kan. Kalau surah Baqarah payah kan, kena buka Quran, spek tak tinggal kan. Jadi qul huwallahu ahad, maknanya nak ceritanya Quran itu Quran sebab dia sayang Quran. Ya, sayang apa ni, salah satu surah daripada surah Al-Quran. Itu tak salah kalau kita sayang salah satu daripada surah Al-Quran. Ada waktu sayang surah dia lazim baca surah Yasin. Tiba-tiba jadi salah pula. Sedangkan dia ni Nabi tak suruh kalian bacalah selalu hanya surah Al-Ikhlas, tapi dia baca sebab dia memahami dan merasai zauq, ya, zauq. Dia punya rasa dia tu. Dan ya, sikit pencerahan Ustaz. Macam surah Ikhlas tadi kan, Allah kan. Kita tengok dalam surah tu memang tak ada sebut Ikhlas kan. Jadi macam mana timbulnya, kenapa, sikit pencerahan. Okey, Tuan Haji. Ya kan? Jadi kenapa dinamakan dia suratul Ikhlas? Yang pertama, kita tahu bahawa nama Al-Quran, nama surah, ya, ulama berkata ianya adalah tauqif. Tauqifi bermaksud satu benda yang Nabi sebut. Itu tauqif. Satu benda yang diijtihadkan. Contohnya Quran dipecahkan menjadi 30 juzuk. 30 juzuk bukan tauqifi, ijtihad. Dia kata tauqif. Nabi tak pernah pecahkan Quran sebanyak 30 juzuk, ya. Masih ingat tak siapa yang mula memecahkan dia? Siapa? Haji Wan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alan ya Allah. Selamat. Masih di tempat dia. Sini Tak tempat apa. Juan. Alhamdulillah sahabat kita, Allah bagi kesembuhan dan kita doakanlah keterusan insya-Allah khusus untuk Tuan Haji Wan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan, menambahkan keafiatan dan kesihatan, syifaan la yughadiru saqaman ba'dahu abadan, ya, kesembuhan yang tidak datang padanya, kesakitan, kesukaran selama-lamanya sesudah daripada ini insya-Allah. Li'annahu huwa Allah, kerana dialah Allah dalam genggamannya yang apabila seorang hamba itu sakit maka yang menyembuhkannya adalah Dia. Dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, insya-Allah kita doakan lebih sihat, lebih saya sangat rasa gembira dan juga sahabat-sahabat lain. Alhamdulillah. Baik, apa tadi ya? Ikhlas. Baik, surah juzuk Al-Quran, contoh ya. Surah, pembahagian surah tauqifi. Maknanya dibagi oleh Nabi. Pembahagian surah 114 itu Nabi yang bagikan. Letakkan ayat ini dalam surah ini, ayat ini dalam surah. Ingat, Al-Quran bukan turun satu surah, ya. Turun bercampur-campur. Kadang-kadang ayat ini tetapi kemudian Nabi letak dalam surah ini. Turun ayat ini pada masa tak lama lepas tu Nabi susun. So sehinggalah komplit semuanya. Dan komplit susunan tersebut
dan dia secara tauqifi. Juga menamakan penamaan surah Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, juga kata ulama ya, itu juga tauqifi. Ya, juga secara tauqifi. Dan maka kebiasaannya nama-nama tersebut biasanya diambil sempena sama ada sesuatu perkara yang berlaku dalam surah itu. Dia sekadar untuk mengenal atau menamakan, sebab antara amalan Nabi menamakan benda yang ada pada Nabi. Ya, Nabi ni kalau Nabi ada pedang, Nabi akan namakan pedang ni nama ni. Kita namakan jugalah, tapi kucing kan. Itu adalah sunnah Nabi sikit. Ya, kucing kita adalah satu nama. Lepas tu kau tak tahu lah kot. Ke ada handphone nama apa. Sebab dah ada jenama kan. Tapi Nabi menamakan pada benda-benda tersebut. Jadi menamakan bagi surah ini adalah sempena apa yang ada untuk dikenali. Al-Baqarah contohnya. Walaupun surah itu bukan cerita tentang lembu pun. Ya, bukanlah tentang peternak lembu, untuk memahirkan tentang peternak lembu, maka bacalah surah Al-Baqarah. Tak ada kena-mengena, cuma untuk dikenali. Baik, itu satu. Maknanya dikenali dengan apa benda yang menonjol terutamanya. Macam kita baca surah Al-Kahfi kan, bukan the whole story nak cerita tentang gua. Oh, bagaimana cara pembinaan stalagmite kan. Tak. Tetapi sempena, lantas dengan sempena itu mengenalkan kita dengan surah tersebut. Dan satu lagi, orang-orang Arab di dalam ataupun tradisi orang Arab adalah apabila sesuatu itu besar, agung dan hebat, banyak nama. Ya, sebab itulah surah-surah ini bukan satu nama, banyak nama. Ya. Dan termasuklah surah yang kemudian disebut oleh Nabi. Kalau kita kata dia tauqifi, tentulah Nabi menyebutnya. Maka suratul Ikhlas itu adalah merujuk kepada maksud keseluruhan surah tersebut. Ya, sebab maksud keseluruhan surah itu adalah ikhlas, mengabdikan diri pada Allah. Ya, sebab bila kita kata ahad, qul huwallahu ahad, maknanya ikhlaslah. Sebab ikhlas ni maknanya apa? Ikhlas ni maknanya apa ya? Dalam bahasa Melayu kita, jangan marah, tanya je. Ikhlaslah dia. Ikhlas. Ikhlas. Bahasa Melayu. Jangan complicated sangat, simple-simple je. Ikhlas. Tanpa ganjaran. Ikhlas maknanya adalah khalas, habis. Khalas, habis. Khalas. Habis maknanya, sebab tu kalau kita pergi ke beli barang kat Arab kan, khalas. Khalas tu minta tak ada dah. So kalau 10 riyal, khalas. Minta ada 10, 9, 10, maknanya habis. Maksudnya habis. Tak ada dah untuk makhluk, melainkan hanya untuk Allah. Ahad. Ya, sebab tu ahad itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maknanya ibadah kita tu pada yang ahad ini tak ada yang boleh sama dengan dia untuk menerima ibadah kita tu. Bukan sekadar penyembahan yang kita sembah yang hanya pada Allah, tetapi seluruh ibadah kita ahad. Ahad, tak ada pun pergi pada yang kita boleh anggap sebagai kufu. Siapa kufu? Sebab orang ni pun dia pun bagi juga ku. Bagi apa? Bagi pujian. Orang ni apa? Nampak tak? Jadi sebab tu, maka keseluruhan makna ahad itu adalah ikhlas. Maka sebab itu surah itu diberi nama sempena dengan intipati kepada surah tersebut. Dan sebab itulah ada juga ulama kata itulah dia ikhlas. Apa dia ikhlas? Tak, yang tadi habis dah. Masuklah. Takkan habis. Kita masuk lagi. Next stage kan. Takkan dah nak situ juga. Tadi khalas dah dapat dah. Kan? So kita naik sikit lagi. Baik. Sebab itulah ikhlas.
menunjukkan ikhlas, tidak menyebut pun tentang ikhlas. Jadi kalau orang kata saya ini ikhlas, sebab suratul ikhlas dinamakan ikhlas sebab tak sebut pun tentang ikhlas. Qul huwallahu ahad, ya ibadallah akhlisil ibadah. Apa sama? Kan? Tak ada kalimah ikhlas. Jadi orang ikhlas ialah orang tak menyebut ikhlas. Itu ikhlas. Ya, sebab ikhlas dia adalah merupakan habis. Maksudnya kalau selagi tu ada lagi masih belum ikhlas. Masih lagi didong-didong. Asyara 15, 14, ya, 13, 12, lepas tu dalas asyara dia. Khalas. Tu 12 sekarang ni dia pun cakap Melayu, kita tak boleh cakap Arab. 10 rial aja. Jadi kita yang tak kerti, tak boleh nak cakap bahasa Arab. Baik, boleh tadi. Baik, sebenarnya saya masih lagi sedang mengadres rasa hormat saya tadi baru pada pihak masjid yang menyediakan tempat untuk kita mengaji. Lepas tu tentulah yang kedua kan ramai yang macam bila kamu nak address untuk kami. Okey, tentulah kemudian hadirin hadirat haji hajah yang datang bersama-sama yang saya hormati. Macam tergilat kan, macam dia tak address kami. Juga rakan-rakan yang follow melalui ikhlas tengok kami cerita. Okay. Jadi dan rakan-rakan yang follow kita mungkin ada di FB, semua yang saya hormati dan saya kasih sekian. Baik, alhamdulillah kita akan tengok untuk kita ingat kita masuk pada ayat mana ni? Ayat mana lah? Ingat ya, hari akhirat. So terbagi pada dua. Satu, ashabul maimanah. Dan kita dah cerita apa ada di sebalik kalimah maimanah. Ya, kita dah cerita tentang barakah. Kita cerita tentang min jihatil yamin min al-arsh al-azim, ya. Kenapa dinamakan di mana? Okey, baik. Kemudian juga di hari akhirat, ingat terbagi pada dua, ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Dan ashabul maimanah terbagi kepada qismai, ya, ataupun sinfai, dua kumpulan, dua asnaf, dua kelompok. Asnaf sinfun yang pertama, kelompok pertama ataupun kumpulan pertama disebut sebagai, kita letak yang tinggi dulu ya, disebut sebagai as-sabiquna as-sabiqun. Kelompok ini digelar muqarrabun, ya. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin. Okey, ashabul yamin itu gelaran untuk dewan. So yang pertama adalah al-muqarrabun, ashabul yamin. Dan ada nama lain bagi ashabul yamin berdasarkan kepada surah-surah lain. Maka ashabul yamin ini dinamakan sebagai golongan, jadi kan abrar. Golongan abrar. So yang masuk dalam syurga tadi nanti dua kelompok saja, dua golongan saja. Satu muqarrabun, yang kedua abrar. Tak masuk dua kelompok maknanya ashabul masyaqah. Wal'iyazulillah. Kalau tiba-tiba kita tengok-tengok kita punya kriteria kita dengan kriteria ashabul yamin dengan muqarrabin tak ada, maknanya berita malangnya adalah dia ada bukan dalam daftar dua kelompok ini tetapi dalam daftar kelompok saja. Ya, kadang-kadang kita tu memang cari nama kita kan, kita ingat di dalam kumpulan ni. Allah, tak ada kumpulan ni. Cuba cek kumpulan sana. Cek ada kumpulan sana. Jadi kalau tak boleh jadi golongan abrar dan muqarrabin, maka dia berada dalam golongan masyaallah. Baik semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah berapa kelompok dah, berapa kelompok dah jadi tadi? Kalau kita nampak tadi
Okey. Boleh 2. Lepas tu 2, 1. So jadi akhir sekali berapa kelompok? 3. Boleh. No. 2. Lepas tu Jadi 3. dan akhir sekali berapa kelompok 10 sekali? 3. Dah sarapan? Dah sarapan ke belum? Belum. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa antara kelompok ini adalah thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maka kita bincangkan dalam kelas kita, kenapa kelompok ini thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Saya ambil apa yang ada dalam tafsir Ibn Katsir. Kelompok ini, ya, nak tulis ke tak? Kau kata apa? Dah tulis pun nampak. Kalau tak cakap, nak ustaz je. Okay. Okay. Nampak eh? Baik. Ya. So dia kata al-insan yaum al-qiyamah terbagi pada 2. Ashabul Nah, satu lagi Ashabul Mash'amah. Okey. Maimanah terbagi pada 2. Siapa dia? Kita kata Muqarrabun. Ya, al-Muqarrabun. Yang kedua adalah al-Abrar. Okey. Yang ni satu je. So tak payah pecah lah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, ya, ini kelompok yang kita akan hadapi hari kiamat nanti. Ya, kita akan hadapi kelompok dan kita akan tengok kita di-channelkan kat mana. So kita nak yang mana? Ni ke sini? Nah, kanan saya. Sini kanan. Okey. Baik, jadi kelompok ini thullatun minal awwalin qalilun minal apa? Jangan ayat. Wah. Jangan ayat. Wa ashab as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Okey, saya nak kita mudahkan saja sebab 2 kelompok ini di hari akhirat kan, tetapi di dunia mereka ada 4 kelompok. Saya pernah sebut. Ya. Mereka ini yang 2 kelompok ini ketika di dunia disebut di akhirat. Golongan ini adalah golongan yang akan dibagikan di hari akhirat. Tetapi golongan ini, kalau kita nak tengok lebih umum, maka di dunia mereka semua ni ada terbagi kepada 4 kelompok. Apa dah tak kena lawa kan? Boleh lah ya? Lebih kurang. Okey.
Siapakah kelompok yang pertama? Kelompok pertama adalah Nabiyyin. Nabiyyin. Kemudian Siddiqin. Lepas tu Syuhada. Dan Salihin. Baik. Okay. Di dunia dulu mereka ada dalam 4 kelompok ini. Baik, daripada 4 kelompok ini, ya, sebab di hari akhirat nanti tinggal 2 kelompok. So daripada 4 kelompok ini, mana yang lebih ramai? Yang ni ke yang ni? Agaknya nanti Muqarrabin ramai ataupun Abrar ramai? Abrar ramai. Ya, ini majority. Ini minority. Saya takut ini lebih majority. Ya, compare to keseluruhan, ini lebih ramai. Ya, ini lebih ramai berbanding dengan kelompok ini. Sebab itulah Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sangat hamba-Ku yang benar-benar bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak kelompok bersyukur, benar-benar bersyukur, golongan tak bersyukur. Okey? Baik. Daripada golongan, kita tengok 4 golongan ini, jom kita cuba letakkan dalam kat mana dia orang. Nabiyyin berada pada abrar ataupun muqarrabin? Okey, muqarrabin. Siddiqin, abrar ke muqarrabin? Ha? Adalah kora-kora sikit kan. Okey, syuhada dan salihin adalah minal abrar. Abrar maknanya sama dengan salih. Salih maknanya orang-orang baik. Abrar adalah orang-orang yang buat baik. Baik. Jadi kalau kita dapati di sini 3 kelompok ini, nampak kelompoknya banyak, 1, 2, 3, tetapi mereka itu kelompok muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Baik. Kemudian golongan abrar adalah golongan salihin, maka ini salihin adalah abrar diramai. Ya, ini selain daripada nabi, selain daripada siddiqin, selain daripada syuhada, maka selain daripada dia adalah muqarrabin. Baik, untuk kita nampak lagi, saya harap saya tak macam membantu ke kata tadi? Ya. Pen merah. Ini juga satu benda yang saya pernah sebut, tapi mungkin kita nampakkan dalam rajah ini. Okey. Kita sedang bagi-bagikan lagi. So nampak tak pecah-pecahan dia? Baik. Ashabul maimanati terbagi al-muqarrabun, abrar, dan kemudian mereka ini Allah sebut dalam surah An-Nisa kan, kita katakan wa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baik. Jadi 3 ni dalam golongan muqarrabin, 1 golongan abrar kan? Baik. Bentuk pengibadatan mereka kepada Allah. Bentuk maksudnya bentuk pengibadatan mereka, kelompok ini disebut sebagai golongan musyahadah fi al-ibadah. Dan kelompok ini disebut golongan muraqabah fi al-ibadah.
Kat mana kita jumpa pembahagian itu? Siapa bagi? Musyahadah. Ya. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Baik. Hadis riwayat Muslim, juga dalam Bukhari, dalam lafaz yang sedikit berbeza, yang kita biasa dengar atau dikenal oleh ulama sebagai hadis Jibril. Baik, musyahadah ialah golongan yang kata Nabi, bila engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Tuhan. Maka sebab itu ulama menyatakan bahawa mereka ini bila melakukan ibadah kepada Allah seperti melihat Allah. Ka'annaka. Dan mereka digelar sebagai kelompok musyahadah. Musyahadah yang saksi menyaksi. Agak-agaknya macam mana agaknya ibadah dia? Tak tahu nak ceritalah. Ikhlas. Ya? Ikhlas. Ya, ikhlasnya. Ikhlas tu sendiri kan dia layer-layer dia. Dan golongan abrar, mereka ini kelompoknya ibadahnya muraqabah. Muraqabah ni macam kita pasang CCTV lah. Nak buat tak betul tengok CCTV ada. Dia rasa dia perhati. Muraqabah maknanya diawasi. Rasa diawasi. Ketika kita ibadat Allahu Akbar, kita tak sampai tahap kita pun macam melihat Allah, tetapi kita rasa Allah sedang melihat aku, mendengar apa aku cakap, merasai, melihat getaran apa yang berlaku dalam hati aku. Baik, sampai tahap ini ada tak rasa takut? Ada rasa takut kan? Sebab bukan sebab perhati, tak rasa pun perhati. Itu yang takut. Baca Quran, tak rasa pun Allah sedang perhati kita baca Quran. Ketika kita sedekah, kita tak rasa pun, rasa orang perhati. Tak rasa Allah perhati. Rasa orang perhati. Lagi kan. Tapi tak rasa Allah perhati. So maknanya apa? Sebab tu, okey, nak bagi kita nampak kan. Imam Nawawi dia tulis satu kitab, dan kitab ni ulama kata dalam dunia ni ada satu kitab yang antara kitab paling banyak ada bila orang cek survey, antara kitab yang paling masyhur, yang paling banyak ada di banyak masjid, di banyak perpustakaan, di banyak rumah orang Islam. Kitab itu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus, dengar tu ya. Riyadhus, nampak tak? Maknanya kitab itu menceritakan tentang ciri dan sifat orang soleh. Kalau kita perasan dalam kitab itu, maka dia ada satu bab. Nama bab itu adalah bab muraqabah. Tetapi dia takkan masuk bab syahadah. Sebab untuk golongan tu tak payah baca kitab dia lah. Jadi soal macam tu lah. Hai golongan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, dia punya knowledge, dia punya ilmu, dia ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin dia bukan untuk kitab tersebut. Sebab tu dinamakan Riyadhus Shalihin, dan babnya adalah bab muraqabah, dia tak cerita bab musyahadah. Ya? Sebab orang muraqabah tak boleh faham musyahadah. Sebab itulah ibadah ni sebenarnya dia ada beza, ya, dia ada berbeza. Dan yang kita takut ni yang menakutkan kita baru tahap muraqabah, kita membuat seluruh bab musyahadah yang kita tak masuk dalam bab tu. Kita tak faham pun macam mana kelompok itu dalam bagaimana mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, jadi sebab tu kadang-kadang, sebab tu ulama kata apabila kita membaca satu kalam ulama yang kita rasa tak boleh faham kalam tersebut,
bukan difahami ikut cara pemikiran kita, kena faham ikut tafsiran dia. Hari ini kita banyak benda kita tafsir ikut faham kita. Bila tak meet dengan faham kita, kita terus kata orang tu sesat. Yang kita sesatkan itu siapa? Masya Allah, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang mungkin berada pada daerah sana yang kita tak sampai pun. Cuma bila dia bercerita, ada orang berakam, orang cerita, dan kemudian masalahnya adalah kita tak boleh memahami. Bila kita tak boleh memahami, kita menghukum salah pada orang. Ini di antara benda-benda yang berlaku dalam ilmu lah. Tetapi kalau kita faham struktur ini, kita ada ruang. Kita ada ruang untuk kata, okey, aku bukan tahu semua benda, ya, aku belajar, dan sebenarnya kita serahkan kepada yang lebih tahu, dan yang penting apa yang nak boleh buat dalam hidup aku. Baik, nampak tak? Nampak tak? Baik. Maka kelompok yang sana itu tentulah ramai daripada terdahulu sebab Nabi-Nabi, Siddiqin dan Syuhada. Adapun yang belakang mungkin ramai orang-orang yang soleh, ya, soleh. Okey. Kemudian okey, jom kita mula cerita. Tapi ingatlah, bila kita mula bercerita, semua yang dikasih sediaan, adab kita dengan Quran. Saya nak ceritakan, interaksi dengan Al-Quran adalah merespon pada setiap apa yang Allah sampaikan secara spontan. Spontan. Contohlah, Assalamualaikum. Spontan tak? Tak perlu fikir apa ya, nak jawab apa. Innalillah, ada kan? Spontan kan? Jadi begitu juga Al-Quran. Apabila, sebab Al-Quran adalah satu seruan, maka mesti ada spontannya sambutan daripada kita. Dan bersedia sebab ayat bila kita baca ayat daripada ayat tadi yang kita baca, okey, daripada ala sururin mawdunah, ayat 15, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddi'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Pada ayat yang keberapa tu? 26. Pada ayat daripada ayat 15 26 Allah sedang cerita tentang ganjaran yang akan diperolehi oleh golongan mukarram. So tunggu tanda. So ayat 15, ayat ke-26 adalah ayat yang Allah nak ceritakan tentang apa yang Allah beri kepada golongan mukarram. Sebab nanti Allah akan ceritakan ashabul yamin, ashabul yamin. Okey, bermula daripada ayat 27 sampailah 27 daripada ayat apa tadi? Ashabul yamin wa ashabul yamin. Okey, fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Sampai situ. Itu adalah untuk golongan abrar. Syurga untuk golongan abrar. Lepas itu adalah cerita tentang ayat-ayat yang banyak tentang golongan ashabul masy'amah. Okey, jom kita masuk. Okey, nampak ya? Catatkan. Oh, ayat ini untuk golongan mukarrabin, ayat ini. Sebab sekali kita tak catat, nanti mungkin kita rasa macam bercampur-campur. Sebab macam sama je. Oh, cerita tentang syurga, Baik. Apabila kita nampak perbezaan, maka sekarang kita nak interaksi. So saya katakan tadi bahawa interaksi di sini bermaksud adalah
apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan ala sururin mawdunah, apa spontan kita kena baca? Apa yang spontan kita patut baca? Allah sedang tawarkan juga ini. Apa spontan kita patut baca? Allahumma rzuqni. Ya. Kena baca, minta pada Allah agar Allah rezekikan kita. Bila ayat tentang syurga, ingat tak dulu kita cerita tarhib, targhib, tanzir, tabsyir. Itu minggu sudah kan? Itu minggu sudah kita cerita bahawa dalam Al-Quran proses mendidik hati antara yang berlaku pada kita adalah ayat tabsyir, tanzir, ayat tarhib, targhib, tarhib. Ingat tak? Itu sudah kan? Minggu sudah kan? Itu proses. Dan proses tersebut hanya dirasai oleh orang yang interaksi. Kalau tak interaksi, kita tak dapat beza ayat tarhib, ayat targhib. Allah sedang memberi berita gembira, Allah sedang memberi satu ancaman. Kita tak rasa pun perkara tersebut. Dan akhirnya tak berlakulah proses luluh hawa pada hati kita yang kasar ni, hati kita yang keras ni, hati kita yang tak rasa pun adanya Allah, hati kita yang tak rasa pun melihatnya Allah, hati kita yang tak rasa betapa berkuasanya Allah ke atas diri kita sehingga kita patut berserah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses tak berlaku. Baik, sebab itu dulu yang lama ketika kita membincangkan suratul Fatihah, ketika kita membincangkan suratul Fatihah, kita akan perasan benda yang sama ada sebenarnya. Proses itu berlaku ketika kita baca surah Al-Fatihah yang pendek tersebut. Sebab Fatihah nama lain disebut sebagai Ummul Kitab. Ummul, apa maksud Ummul Kitab? Ummul, ibu. Ya. Dan saya yakin saya dah cerita dulu pada ketika kita baca surah Fatihah. Lama dah? Bulan sudah? Jadi mana? Itu maknanya jangan lupa pun tak apalah. Itu cara je kan. Lama dah. Okey. Sebab lama dah tu kalau terlupa pun tak apa kan. Tapi kalau kita sudah tarik lupa tu berat juga lah. Ingat tak? Dalam suratul Fatihah dinamakan ulama kata kenapa dinamakan Ummul Kitab, salah satunya adalah pattern dalam Al-Quran ayat bentuknya adalah tarhib, targhib, tabsyir, tanzir. Ayat yang kemudian memujuk dan ayat yang mengancam. Ayat pujuk, ayat ancam. Ayat pujuk, ayat ancam. Manusia ni dikena macam tu. Ya? Secara umum. Sebab itulah dalam motivasi pun ada dipanggil apa? Dipanggil sebagai carrot. Ada dipanggil stick. Carrot and stick. Ya? Sebab manusia tu macam tu. Kalau hanya bagi carrot, maka dia pun jadi lemah, lembat. Kena ada stick. Tetapi kalau hanya stick, maka takut. Jadi seorang yang penakut, orang yang tak okey. Jadi dia mesti seimbang. Baik. Dan sebenarnya perkara tersebut, ya, kalau kita baca mari kita baca sikit surah Fatihah, ya. Dan kemudian tolong bagi tahu kepada kita, adakah dia ayat yang kategori tarhib dan kategori tabsyir. Baik. Dengar, ya. Kita tahu dia berdasarkan dia punya makna ni. Dan Fatihah semua orang tahu, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsyir, tanzir. Tabsyir, tanzir. Okey, saya mungkin ada yang macam jatuh kan. Okey, saya cuba nak hilangkan. Tabsyir adalah ayat-ayat memujuk yang menggembirakan. Tanzir, ayat yang menakutkan, ada ancaman, ada elemen ancaman dalam, ada elemen peringatan dalam. Okey, nampak ya? Begitu juga tarhib, dia sama tabsyir, tarhib sama dengan tanzir. So dia kategori ayatnya, kategori ayat. Boleh nampak?
Okey, kalau boleh nampak, jom kita tengok. Sebab kenapa Fatihah dinamakan Ummul Kitab? Sebab sependek 7 ayat tersebut, dia mewakili ayat tarhib dan targhib, tafsir tadi. Baik, jom kita mula. Saya mula balik. Sebab tadi jawab sikit, yang lain macam kan? So harapnya tak ada lepas ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Penyayang siapa? Bila kita rasa orang sayang kita rasa apa? Bestnya. Okey. Sekarang tengah best kan? Sekarang tengah best kan? Okey. Sekarang tengah best kan? Kadang-kadang macam tanya marah ya. Tak, bukan marah. Tak. Kan, semangat. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Yang bukan jadi kuasa pada Malaysia, dalam genggamannya Malaysia, bukan dalam genggamannya Amerika, bukan dalam genggamannya adalah Russia, China, tetapi seluruh alam, yang berkuasa pada seluruh alam. Nak main-main ke? Apa kita rasa? Ayat tu kategori ayatnya apa? Allah Akbar. Tadi baru happy kan? Tadi memang happy lah. Baca Quran ni happy. Ya? Sebab Sayyidina Osman berkata, gembira dalam soal ukhrawi dia tak sama dengan gembira dunia. Sebab gembira ukhrawi kadang-kadang kamu menangis takut, tetapi di hujung kamu menjumpai ketenangan. Dunia kamu cerita macam best, tetapi di hujungnya keduka citaan. Ya? Baik, sebab itulah Bill Gates pernah sebut, saya ketika dia jadi manusia terkaya di dunia satu masa dulu, sekarang ni nombor berapa tak tahu. 4 kot, berapa saya tak tahu. Bill Gates kata apa? Saya ni Bill Gates bukan saya. Memanglah, tengok saja kau baik buat macam tu tak best kan? Bill Gates. Dah, ni Bill Gates kata saya di antara manusia yang tak tenang di atas planet ini. Tak terkejut tu? Saya baca statement itu terkejut. Sebab saya sangka Tuan Haji, saya sangka Tuan Haji Wan, saya sangka kita ni tak tenang bahagia ni sebab tak cukup duit. Kerja daripada muda sampai tua sebab nak cari duit. Maka sebab itulah saya rasa tak tenang. Bila dapat duit, tenanglah. Manusia yang paling kaya di dunia, duitnya ratus bilion, dia boleh kata dia tak tenang. Saya agak terkejut. Di samping macam tak percaya. Tata dia keletong kan, dia tak nak kita jadi kaya, maka dia takut-takut tentang kaya. Ya, macam orang jumpa, macam orang kampung dia jumpa banyak hotel kawasan tu, maka dia cerita kau nak buka hotel tu. Jadi orang pun tak dapatlah cari hotel kat tempat tu. Saya pun rasa bahawa dia macam tu. Tetapi bila saya fikir balik, saya rasa betul apa yang dia rasa sebenarnya. Apa yang dia rasa? Takut kan? Tak tenang, tak best kan? Saya pernah cerita dalam kelas mungkin kan? Katalah malam ni bangun pagi esok, tiba-tiba bawah bantal ada sebesar ni emas padu, sejompong emas bawah bantal kita. Saya nak tanya apa rasa? Terkejut. Lepas tu seronoknya Allah, seronoknya Allah. Dah bagi tahu dah kat apa? I tak datanglah kelas minggu ni. Tak mari dah. I ada urusan lah sikit tengah survey mana apa ni safe box Okey, hari kedua ada lagi. Hari ketiga ada lagi. Sekarang ni dalam rumah kita, rumah kita ada satu kak yang ada di sini tu. Asna. Mana dia Kak Asna? Ya. Doakan dia, doakan Kak Asna khusus ya Allah. Syifah. Ha? Oh, masya-Allah. Ya. Ya Allah, doakan dia sihat. Ya Allah, buat. Penting
kuat. Kuat dulu dan sihat dan kuat. Ya. Okey, mana tadi? Bayang rumah kita sekarang ni dah tersusun dah emas kan. Kita kan sekarang kan boleh selfie. Kan kita ada WhatsApp group, hantar ke WhatsApp group gambar emas kita kan. Viral lah. Oh, rumah hajah tu masya-Allah lebih kurang 50 jongkong emas ada dalam rumah dia. Saya nak tanya soalan, saya nak tanya sekarang. Kita yang duduk dalam rumah yang dalam tu ada 50 jongkong emas, apa rasa sekarang? Nampak dah? Satu benda yang tak pernah kita terfikir. Sekarang lah bangun pagi tak kunci rumah kita. Tawakal ala Allah lah. Sekarang setelah ada 50 jongkong emas dalam rumah, apa rasa sekarang? Mula panggil bahagian green. Kenapa kena panggil bahagian green? Pasang grill kat rumah. Lepas tu apa tu? So kalau sistem alami sistem. Nampak tak? Rupanya kita ketika dapat bongkah pertama tak pernah terfikir rupanya bersama dengan dia bukan hanya rasa best, seronok, happy, tetapi dia datang bawa ketakutan, dia bawa rasa takut, rasa risau. Saya sebut tadi baru berapa jongkong, dia ada 500 bilion contohlah. Cuba bayang, orang tengok muka dia kan. Sebab tu dia tak boleh pakai baju lawa-lawa supaya jangan menonjol. Saya pernah cerita kan, saya pernah duduk sembang dengan seorang, saya tak sebut lah, saya sebut semua orang tahu ya. Saya tanya dia masa mula-mula kan, saya kata, Datuk Seri, rumah di mana? Dia punya guard tengok saya, dia punya apa, bodyguard ni. Kak, rumah kat mana kak? Sorry. Tengok sniper je. Tengok apa? Ini bodyguard sebelah. Saya kata apa hal? Kan? Sembah pun bodyguard sebelah. Tak boleh tanya rumah. Rupanya rahsia. Kita orang tanya, I send your location. Kata. Nampak tak? Okey. Lepas tu, anak-anak sekolah mana? Takut juga. Anak, ya Allah. Sebab orang tahu kat mana anak, orang ambil anak dah. Kan? Dia cerita. Ini yang kita tak perasan, yang kita kata kenapa Bill Gates kata itulah di dunia. Itulah Imam Sayyidina Osman berkata dunia yang kamu nampak seronok tetapi kamu tak nampak kesakitan yang ada bersama dengan dunia tersebut berbanding akhirat. Walaupun kita nanti menangis dalam ayat-ayat tarhib tetapi di hujungnya kepuasan. Dan saya nak cerita tadi pengalamannya. Ya, dia orang ni driver, bodyguard dengan ni lah. Dia kata pagi, ya, naik Bentley, ya, kulit Bentley kayu, dalam mewah, pagi kan, bukan pagi apa tu, sampai kat traffic light, masya Allah, biji motor duduk sebelah, dalam ni dah mula dah, dah pistol dalam macam kan, dah mula. Orang pakai apa ni yang pakai apa tu yang pergi apa? Visor. Kan? Tak nampak muka kan? Cuma gelap dia tengok dalam kan. Yang dia tengok muka tu kan. Saya nak tanya, pernahkah kita rasa macam tu ketika kita berhenti kat mana-mana traffic? Belum lagi. Ada kedinginan namanya, masya-Allah. Ni macam baru melapor kayaknya. Mungkin dijanjikan insya-Allah lepas ni banyak duta. Kan? Kita tak rasa takut. Kenapa? Sebab kita lah naik motor tu. Nah, ini betul. Inilah dia benda ni yang kadang-kadang kita tengok orang sahabat-sahabat kadang-kadang menangis. Bila sebut tentang neraka menangis. Menangis dia orang, dia tak sama macam gembira dunia yang di hujung ada takut. Menangis akhirat, di hujung dia rasa puas. Itu beza dunia dan akhirat. Beza di antara bangkai. Yang dia kata bangkai tadi ya. Sebab dunia ni memang bangkai kecuali ada rahmat Allah. Ada berkat Allah, barulah ada value harta yang kita ada. Tapi kalau di bangkai, memang bangkai. Nak sedekah susah, nak bagi duit susah, nak bertolong orang susah. Kalau hilang, ya Allah, RM50 yang tahun sudah tu mana rasa? Ya Allah, hilang kepala dia. Yelah, bukan lama sangat, kan bulan Februari. Bulan 12 tahun sudah kan. Baik. Maafkan. Ya, benda lepas-lepas ya. Belum pergi ke tipu skema. Hati kan.
Kau semua kan. Itulah dunia. Baik, balik pada kita nak cerita apa tadi sebenarnya? Itu nak cerita apa? Surah Fatihah, terima kasih. Jadi, apa rasa sekarang bila kita kata Allah itu Rabb Alamin? Rabb maknanya yang berkuasa penuh ke atas seluruh alam. Apa rasa? Sepatutnya kita akan rasa bergetar hati, kagum dan takut kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ayatnya ayat tanzil, termasuk dalam kategori tanzil, walaupun bukan tanzil tapi kategori. Lepas itu kita baca apa? Ar-Rahman. Dia bagi balik dah. Bestnya Allah itu yang walaupun dia itu berkuasa penuh, tetapi sifatnya adalah sifat pemurah penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, dia tak sama Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama. Walaupun sama Bismil Ism dengan nama Allah Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tetapi konteks ayat tak sama dengan Ar-Rahmanir Rahim. Sebab yang lagi tadi, kenapa tak sama? Sedangkan sama Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, tetapi konteksnya tak sama. Sebab konteks di atas, konteks di atas. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, konteks kasih sayang Allah tu letak kat mana? Letak di mana? Letak di mana? Tengok kan, bila nak habis kelas saja tak nak jawab soalan kan. Mesti taktik lama tu, jangan jawab. Nanti kalau pergi jawab kan masa panjang lagi. Betul kan? Baik, saya gurau ya. Kan? Dalam kelas apa stres? Kan? Kalau makan stres, kat sini kita best lah. Kan? Kena pula jiwa datang, lagi happy kan lagi dia. Dia tak jawab tu kenapa? Oh bukan saja-saja tak nak jawab sebab nak nanti supaya kelas panjang. Rambi sangat buruk pada sahabat sendiri, ya Allah. Saya tengok macam dia buat dia. Ada pula yang pegang-pegang handbag kan. Lagilah okey. Belumlah sangat. Saya kat atas nampak Lagi tak apalah, semua dia tak ada handbag. Dia okey je. Ayalah, tapi saya faham sebab kita pada urusan lain kan. Pasti. Saya nak cakap, kita di dalam kelas kita just enjoy the class. Tu je. Please ya. Jangan ada yang tersinggung dan left group. Saya nak pegang tu sebab nak keluar duit derma. Okey baik, sambung mana? Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Walaupun sama tetapi konteksnya berbeza. Sebab konteks Ar-Rahman Ar-Rahim itu jatuh kepada perbuatan yang kita buat. Sebab basmalah Bismillah pada bab tersebut, apakah tujuan bab pada Bismillah tersebut? Diikat apa? Diikat apa? Ya. Okeylah. Saya buat contoh lah, cara contoh senang ya. Saya minum air tadi sebenarnya saya lupa dan minta izin pula. Saya minta izin yang lama-lama tu sekarang masih pakai ya. Terima kasih. Baik, sekarang apa saya baca? Kasih sayang Allah itu letak kat mana? Perbuatan apa? Perbuatan itu pada ayat saja. Kasih sayang Allah itu ada pada perbuatan kita. Dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim pada konteks perbuatan kita. Maknanya bila saya minum air, saya merasai bahawa rahmat dan kasih sayang Allah pada air yang saya minum. Bukan sekadar pada air yang saya minum, tetapi lidah yang merasai bagaimana lazatnya air yang saya minum dan bagaimana rahmat Allah kepada seluruh
seluruh daripada ajza anggota saya yang menerima. Sebab kalaulah Allah tak dengan Rahman dan Rahimnya, Masya Allah, air tersebut tak rasa apa kat mulut, air tersebut kemudian tengok orang nak mati, air tak boleh masuk dah. Sekarang dengan Rahman Rahim Allah. So Bismillahirrahmanirrahim membawa betapa rahmat Allah, Rahim Allah itu pada apa yang kita lakukan, sehingga kita merasai bahawa rahmat Allah, Rahim Allah dalam perbuatan kita. Itu dia punya rasa. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kedua, dia bukan jatuh kepada perbuatan kita, tetapi jatuh kepada Allah, Rabb sekalian alam ini, pada Rabb sekalian alam. Maknanya dia pergi kepada lebih besar, lebih kepada lebih besar, pada alam semesta. Ya, sekarang ni pada perbuatan. Ini adalah perbuatan. Baik, tak apa. Itu kita just kata revision. Ya. Dan kemudian apa rasa sekarang bila kita baca? Best tak tadi kita Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab pada basmalah itu dia tadi Kak sebut dia sebut jar wa majrur. Setiap harfu jar wa majrur dia kena ada muta'allaq ilaih. Baik, yang kita baca tadi apa sebenarnya? Pada bismillah yang kita baca tadi, sebab tadi saya minum air, tetapi yang setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillah itu sedang apa? Ya, dengan apa? Dengan apa diikat? Ya, diikat dengan Allah. Nama Allah diikat dengan apa? Ya. Rahmat Allah diikat dengan apa? Ya. Bila pula buat perjanjian kita ni. Tak apa. Semua yang saya kasih sekalian, ingat tak? Ikatnya dengan perbuatan. Cuma kita cari apa perbuatan tu. Diikat dengan perbuatan. Nama Allah, rahmat Allah, bla 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 yang kita jawab. Tapi diikat, kita tahu diikat dengan perbuatan. Sebab tadi perbuatan minum kita nampak. Tetapi pada Bismillahirrahmanirrahim, kita baca di Quran Bismillahirrahmanirrahim, tentulah bab itu mengikat perbuatan. Cuma apa perbuatannya? Ya. Boleh? Ini sangat powerful ba ini. Ba ini Masya Allah sangat besar makna dia. Ya, satu huruf ba ini sangat besar bagi hati. Ya, dan kita harap kita sampailah kat sini ya, merasai apa yang patut dirasai. Kita tak rasa apa tu problem dia. Macam orang COVID kan, makan tak rasa apa, makan tak rasa apa. Sebab tu tak berapa rasa nak makan. Sebab makan tak rasa apa. Ya, tetapi bila kita rasa lazat makan, orang kata berhenti-berhentilah makan, cuba dahulu. Dah makan lagi. Baik. Dah sorry. Kurang. Ya. So, bila kita baca sekarang ni, kita baca, so dia sebenarnya mengikat dengan perbuatan. Ingat tak? Ba mengikat nama Allah, ya. Yang sifatnya Allah letak sifatnya pemurah lagi banyak. Tetapi apa yang dia ikat, itu soalan dia. Tentulah ikat perbuatan. So sekarang ni apa perbuatan kita? Ya? Ya, alhamdulillah saya dengar jawapan. Ya, mesti jawapan tu dia cepat jawab supaya cepat habis kan? Okey, saya tahu tujuan tu. Mengikat perbuatan membaca tadi. Perbuatan baca sebab kita tengah baca. Sebab kita Bismillahirrahmanirrahim, aku baca dengan nama Allah. Maknanya perbuatan baca kita, Allahu Rabbul. Macam mana kita nak cakap pada hati kita ya? Macam mana kita nak cakap? Macam mana kita nak cakap pada hati kita? Semua yang dikasih lah. Saya nak dengar semua baca Bismillah. Baik. Cuba bayang dengan rahmat kasih sayang Allah. Ya. Kita ziarah seorang yang kena sakit. Dia nak ucap perkataan terima kasih. Tak keluar kan?
Takkah kita rasa betapa bahawa Allah menggerakkan perbuatan baca kita itu, perbuatan baca kita itu semua rahmat Allah untuk kita. Rahmat kita boleh menuturkan, rahmat kita boleh memahami, rahmat kita punya akal untuk membaca. Rahmat Allah jatuh pada perbuatan kita. Sebab itulah ya, cuba tengok. Saya tanya balik soalan yang biasa saya tanya. Apakah ayat pertama yang turun? Ayat pertama. Tentu jawabkan, Ustaz, kita settle lah waqiah dulu. Malah nanti. Dah, janganlah macam tu. Saya nak cerita tentang bismillah. Okey. Ayat pertama. Ayat pertama. Saya dah merisau pada diri saya sendiri ni. Tunjukkan ya Allah. Nanti insyaAllah saya muhasabah diri lah insyaAllah ya. Tunjukkan cara ajar saya tu macam tak ayat difahami kan. Ayat pertama. Ayat pertama bukan Iqra. Ingat. Ayat pertama bukan Iqra. Ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu kita, saya baca kalimatnya. Sebab itu kita gagal faham ayat Allah. Sebab itu kita ceramah ke mana ayat pertama Iqra, bacalah. Tunggu dulu. Bukan bacalah, baca dengan nama Allah. Sebab itu pelajaran penting kita tak dapat. Bacalah. Maka kita kata masyarakat Islam, masyarakat yang membaca, masyarakat membaca. Membaca tak ada benda hairannya. Sebab masyarakat apapun dalam dunia, Allah jadi kekuatan dia punya intelektual, dia boleh baca. Tapi yang masalahnya adalah baca. Kat situ masalah manusia. Manusia ada ilmu dengan sebab membaca, tetapi bila tak kait dengan nama Allah, ilmu itulah yang bunuh kita, kelentong kita, tipu kita. Tetapi bila ikat dengan nama Allah, baik. Bukan itu isu yang saya nak tanya sebenarnya. Oleh kerana bismillah itu ingat. Okey, sekali lagi. Dikait dengan apa? Ya, ada ba dikait dengan apa? Alhamdulillah, nampak ya. So bila terus tahu okey perbuatan. Cuma cari perbuatan apa? Kita nak memandu, kita start bismillah. Apa perbuatan kita sekarang? Memandu. Aku memandu. Maknanya rahmat dan kasih sayang Allah ada sepanjang aku memandu, aku boleh tengok, aku boleh kontrol, aku boleh kanan, aku boleh kiri, merasai dalam hati kita. Sebab nak jadi ma'allah. Aku sama dengan Allah, aku sama dengan Allah, aku hamba sama dengan Allah, aku sama dengan Allah. Sebab tu bismillah adalah kunci dia, the key untuk kita sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini ikat dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Okey, apa perbuatan? Boleh jawab? Apa perbuatan? Apa perbuatan yang baik? Terima kasih. Apa saja perbuatan baik? Ul amrin dibal, kata Nabi, semua perbuatan baik. Tetapi tengok pada ayat pertama, apa dia? Iqra. Tengok ya. Saya nak tulis bismillah. Macam mana? Ba. Ada alif. Di sini tak ada alif. Sebutan sama. Sebab hakikatnya adalah bi ismi. Ada alif satu tetapi mahzuf. Tetapi alif ini dikekalkan sebab nak bagi tahu satu benda. Apa nak bagi tahu benda? Sebab ba ini dia tetap menghubungkan antara perbuatan dan nama Tuhan. Ba ini adalah perbuatan untuk
nama Tuhan dan dikait dengan perbuatan. Apa perbuatan? Apa. Tetapi di sini sebab ada perbuatan yang khusus, maka dia letak untuk bagi tahu bahawa sebab ada perbuatan khusus, maka perbuatan khusus tersebut membezakan di antara yang umum, maka diletakkan, dizahirkan alif dan ini dihazafkan, dibuang alifnya. Tapi nak ceritanya maknanya perbuatan. Okey. Baik. Tujuannya apa ni? Tujuannya kita nak rasa bismillah kita tu bukan kosong. Bismillah adalah nak. Ya. Sebab tu saya suka kata kalau kita lebih faham kan, sebab itulah semua surah dalam Quran akan dimulakan dengan bismillah ataupun basmalah. Semua ya. Ada ke yang tak ada? Surah apa? Oh. Surah apa? Oh, surah apa tak boleh baca ya? Kenapa tak ada? Kenapa? Kita golongkan ketika perang. Dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tolong rasa ya. Benda ni kena dengar dan rasa. Apa tujuan? Bismillah mengaitkan perbuatan kita dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah untuk mendapat pertolongan dan berkat daripada Dia dengan sifat Rahman dan Rahim Allah. Boleh dapat rasa tu? Baik. Tetapi surah Taubah kita tak mulakan dia sebab ayat pertamanya adalah Bara'atun, yang bermaksud putus hubungan. Putus hubungan. So how can nak mulakan ayat tersebut, mode dia tiba-tiba kita kata hubungan, tetapi Allah nak cerita satu benda yang sangat berat, maknanya putus, nak bagi tahu seriusnya, tak payah baca bismillah. Sebab kalau tak feel lagi makna, tak feel makna putus, bara'atun min Allah dan Rasulnya terhadap golongan musyrikin, tak rasa lagi. Sebab kita tak rasa Allah putus hubungan. Sebab tu kita kawan, kita jadikan dia bla-bla. Kawan tak apa sebenarnya. Jangankan kawan tak boleh, tak. Faham saya? Maksud kawan dalam bahasa Arab adalah melantik dia menjadi menasihat urusan agama kita. Kawan, bersosial, tak pernah jadi masalah, ya. Tetapi nasihat kita soal agama, itu maksud kawan yang barakah, kena berlepas. Tak apa, sambutan ni sebab sambutan ni kita pun orang Islam boleh buat. Nak pakai ke nasihat boleh buat, yang tak boleh lah. Sebab dia bukan disuruh. Sebab Allah barakah dengan dia, Allah berputus. Dan maknanya apa? Betapa beratnya adalah bayang, kalaulah bismillah bermaksud menghubung, tetapi pada ayat Allah tak nak berhubung, maknanya kalau perbuatan dalam hidup kita tak nak baca bismillah, maknanya kita sedang memutus hubungan. Itu besar makna bila kita faham. Masya Allah, kenapa kita tak baca pada surah Bara'ah atau surah Taubah. Dan dalam hidup kita sama je. Maka insyaAllah bismillah lupa, ya. Cecah-cecah dulu tu kan, alhamdulillah, ya. Tetapi bila makan hotel, lupa dah bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasa kat rumah, Allah babar. Pergi kat hotel, angkat sunat, ya. Angkatlah, kan? Kita ada Allah, kita nak Allah bersama dengan kita. Ya Allah, ya. Baik. Hari ni sekali lagi kita tak dapat menembusi. Wah, ni saya risau lah macam ni. Tak apalah, saya dapat satu hari nanti saya akan memang malah nak cerita apa. Kita cerita je terus pada ayat. Kenapa dikatakan kita akan dapat rasai satu mood.
bila Allah nak cerita, ya, mood, ya, mood. Bila Allah nak cerita golongan sabiqun, golongan muqarrabun dan golongan apa? Abrar, ada satu mood, dan ini homework. Apa mood itu? Nanti minggu depan kita cerita. Kedua-duanya cerita tentang syurga. Tetapi ketika Allah menceritakan ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wilan muqarrabin. Okey, dia ada satu bentuk mood. Mood itu berbeza, mood dia, mood penceritaan, gambaran berbanding dengan golongan abrar. Nanti tolong saya, bantu saya, apa mood itu. Nanti kita start nanti ayat dia, apa mood itu. Boleh? Zaman sekarang boleh Google, boleh perpustakaan negara, perpustakaan IKIM, kan? Banyak perpustakaan sekarang. Boleh pergi, insyaAllah nanti bantu saya. Sebab kita akan dapati bahawa bila kita baca dua ayat tersebut, ada benda yang, satu benda halus yang terlintas dalam hati kita. Ibarat malam hari kita tengok gelap, tiba sup, ada nampak macam tai bintang. So ada satu lintasan yang datang pada saat kita baca dua ayat yang dulunya tentang syurga, tentang nikmat, tapi ada satu di sana ada perbezaan, dan kita harap kita belajar daripada perbezaan itu, insya-Allah. Baik semua yang saya kasih sekalian, cukup sekali itu insya-Allah pada kali ini. Semoga ada baiknya ya Allah. Dan seperti biasa, terima kasih semua ya rakan-rakan sahabat saya Tuan Haji yang masya-Allah ya, seperti bersama dengan saya. Mana sahabat saya seorang? Yang ada sahabat yang lalu saya dengan sahabat dia 2 orang. Biasa 3 orang, 4 orang, tapi ini seorang yang lalu kan. Ada lagi. Oh, cikgu ya? Cikgu. Haji Arif. Dan semualah yang sangat baik sampailah stay sampai ke hujung. Apa maaf daripada saya Surati bin Muhammad Razali, pasti perkataan saya, akhlak saya kurawan, kadang-kadang sakit hati kan. Maka orang-orang tua kata apa, jangan simpan dalam peti apa tu. Kan? Jangan simpan dalam peti apa tu? Apa tu? Pisang emas lain. Jarum tu. Itulah. Okey. Baik, semoga kita jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.